Rangkuman persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari kelima. Humbly requested that all ahli yang berhormat and myself here show our greatest respect to the late Datuk Mutang Tagal by giving 1 minute silence according to our individual respective belief, please. Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini bertafakur untuk mengutuskan doa mengikut kepercayaan masing-masing atas pemergian Speaker Dewan Negara mendiang Datuk Mutang Tagal. Yang di-Pertua Dewan Negara, Senator Datuk Mutang Tagal telah menghembuskan nafas terakhir sekitar jam 11.46 pagi pada Jumaat hari ini di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Mutang Tagal yang berusia 70 tahun telah dipilih menjadi Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-20 telah mengangkat sumpah di Dewan Negara pada 19 Februari lalu. Datuk Mutang Tagal bukan nama yang asing bagi rakyat Sarawak dan Malaysia. Beliau adalah merupakan pemimpin pertama daripada etnik Lun Bawang dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara dan mendiang sempat menjalankan tugas sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara selama 3 bulan bagi Penggal Parlimen Malaysia ke-15. Kebajikan golongan miskin di daerah Song terus dipelihara dan diberi perhatian Kerajaan Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia terbukti menerusi pelbagai bantuan yang disalurkan kepada golongan sasar berkenaan. Bersifat holistik dan inklusif, semua golongan masyarakat tidak tercicir daripada menerima bantuan di bawah inisiatif kerajaan. Malah, sejumlah 27.12 juta ringgit turut disalurkan menerusi rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi melaksanakan projek sosioekonomi di daerah tersebut. These include 24.9 million for 116 projects under Rural Transformation Project or RTP and 1 million for 129 projects under program Penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak. In addition, a sum of 1.22 million has been allocated for socio-economic development in Song District under Upper Rajang Development Agency, URDA or URDA, and these include entrepreneurship programs, inland fisheries development programs, skills training and community support programs for poor household in Song District. Kerajaan Sarawak membenarkan senapang patah untuk diwarisi daripada ibu bapa kepada anak lelaki atau anak perempuan sahaja. Bagaimanapun pemilikan senapang patah mestilah didaftarkan semula dan permohonan tersebut perlu lulus tapisan keselamatan dan kesihatan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Dato' Jefferson Jamit Unyat turut memaklumkan statistik pemilik senapang patah secara keseluruhan di Sarawak dan secara spesifik di bahagian Kapit ketika soal sesi jawab pada persidangan hari ini. Kerajaan Sarawak telah membenarkan senapang patah untuk diwarisi dengan syarat ianya telah didaftarkan semula dan permohonan mestilah lulus tapisan keselamatan dan kesihatan. Jadi buat semasa sekarang, Kerajaan Sarawak hanya membenarkan senapang patah untuk diwarisi daripada ibu bapa kepada anak lelaki atau anak perempuan saja. Statistik pemilik senapang patah secara keseluruhannya di Sarawak sebanyak 45,568, manakala statistik pemilik senapang patah di bahagian Kapit sebanyak 5,626.
Projek bekalan air Kanowit bahagian Sibu yang melibatkan 69 buah rumah panjang di kawasan Dun Ngemah dijangka akan bermula pada suku keempat tahun 2025. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, projek berkenaan telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih kepada Yang Berhormat bagi Ngemah yang mengemukakan soalan kepada Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi mengenai bekalan air bersih terawat untuk kawasan Dun Ngemah. Untuk makluman Yang Berhormat bagi Ngemah, 69 buah rumah panjang di kawasan Dun Ngemah yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat dijangka akan mendapat bekalan air melalui projek Proposed Kanowit Regional Water Supply Sibu Division yang telah pun diluluskan oleh Kerajaan Sarawak di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia yang ke-12. Projek ini kini dalam peringkat pelantikan perunding, sesiasatan tapak dan juga kerja-kerja ukur dan menyediakan reka bentuk yang akan bermula dalam masa yang terdekat. Pembinaan projek ini dijangka akan bermula pada suku keempat tahun 2025. Projek sistem pengangkutan sungai dari tebingan Sungai Kuching ke Pekan Warisan Siniawan di Bau dijangka siap 2027. Pada masa ini juga kajian navigasi dijalankan dan disiapkan pada hujung suku kedua tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Heriginep, penyiapan projek itu juga tertakluk kepada kelulusan pembiayaan di bawah Rancangan Malaysia ke-13. The study on the navigation of Sungai Sarawak, stretching from Kuching Water Plant to Siniawan Jetty, Town Jetty, in actual fact, has not been finalized. We are in the process of the final stage and will be completed by the end of quarter 2 this year, 2024. Number one is analyzing the safe navigation channel. Number two, to identify the dangerous spot along the river. Certain spots are shallow, certain spots are narrow for navigation. Number three, of course, to identify certain places of interest for the visitors, and then by identifying the places of interest, we need to identify where we need to put up jetties and also or could be jetties along the whole stretch. Yeah, and for the second supplementary question, the whole project is to be completed by 2027. Wakil rakyat digalakkan memberikan maklum balas mengenai tindakan yang diambil oleh agensi-agensi berkaitan berkenaan aduan rakyat yang dikemukakan melalui Tali Hikmat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, penyelesaian kes yang dikemukakan melalui Tali Hikmat bergantung dengan respon diberikan agensi-agensi berkaitan. Rest assured that every complaint are being attended to through a various phase of administrative process. And at the end of it, it will be addressed by all the relevant agencies. And of course, the response by the Tali Hikmat call center will very much depends on what is the response from the various agencies, whether it's being solved or still ongoing and sebagainya. But in the case of, just in case, that Yang Berhormat, after receiving response of certain concern being marked as solved, and when you are on the ground, which you are frequently does, then you notice that it's not being fully satisfied. I would advise Yang Berhormat berkenaan to go to the relevant agencies, which the nearest will be pejabat daerah, or at the same time probably channel to us the photo of the matters which is not being fully attended. We truly appreciate such kind of feedback and response because it's very constructive and definitely will help in improving the whole administrative process of attending public complaint. But as I said, on your second part of the question, it's very difficult for me to answer. Of course, frustration is there, but I leave it to
to the head of public civil service department whether there is a reprimand kind of things. And of course, we have to go through other than our quarterly meeting and engagements with all agencies to ensure that efficiencies are in place. And of course, there are, while all this through digital system, you know what they call it, we are going through a digital agenda here. But of course, there are certain matters to be attended by the relevant officers and human intervention.